and welcome back to our Chemistry SPM channel. So untuk video kali ini saya nak fokuskan pada penilaian prestasi 8. Okay, so untuk penilaian prestasi 8 bagi video ini saya akan bincangkan soalan nombor 1. Okay, so ni soalan nombor 1. Okay, so apa soalan dia? Penambahan arang kok karbon dalam proses pengekstrakan besi. Okay, just nak bagi tahu lah, untuk proses pengekstrakan besi ni you akan belajar nanti tahun depan in redox. Okay, you akan belajar balik benda ini dalam part pengoksidaan dan penurunan lah. So nanti you akan faham dengan lagi detail. Adalah untuk bertujuan untuk membebaskan oksigen daripada biji besi. Campuran besi dan karbon ini akan membentuk keluli. Jadual 1 menunjukkan dua jenis keluli dengan peratus karbon yang berbeza. Okay, so first, keluli besi tulang peratus karbon dia 4.0, keluli karbon tinggi 0.8. Okay, then apakah soalan dia? Okay, soalan dia, besi tuang bersifat rapuh manakala keluli karbon tinggi bersifat keras dan kukuh. Okay, highlight. Berdasarkan jadual 1, hitungkan peratusan karbon yang perlu disingkirkan daripada besi tuang untuk menghasilkan keluli karbon tinggi. Okay, so dalam besi tuang, our carbon punya percentage adalah 4.0. So apa kita kena buat? Kita kena tolak dia dengan peratus keluli karbon tinggi dan bahagi dengan 4. Okay, kira bahagi dengan dia punya purata tu lah. Then darab 100%. So baru dia akan dapat jawapan dia. Okay, so I tulis kat sini lah. A peratus karbon yang perlu disingkirkan. Okay, then you buat sama dengan 4.0 tolak 0.8 per dengan 4. Sebab jumlah dia 4, betul tak? Then darab dengan 100%. So you press lah calculator. So you akan dapat 3.2 tak silap saya. Okay, dan 3.2 bahagi 4.0 darab dengan 100%, you akan ended up dengan 80%. So you have to singkirkan 80% of carbon daripada your besi tuang supaya dia menjadi macam keluli karbon tinggi. Alright? Okay, senang je kan? Okay, then go to soalan B. Okay, so soalan B ni sekejap, B1. Okay, keluli nirkarat dihasilkan dengan campuran kromium, nikel dan karbon. Nyatakan peratusan kromium, nikel dan karbon di dalam keluli nirkarat. So benda ni dah mention kat your buku teks sebenarnya, tak silap saya. Okay, jom kita tengok lah. Okay, so keluli nirkarat, kejap. Ni. Okay, dia tanya kromium, nikel dan karbon. Okay, so ni lah peratus dia, 18, 8 dan 1%. So ini kepada kemahiran mengingat lah. Okay, so tapi jarang lah nampak soalan macam ni dalam exam. Tapi kat sini dia tanya lah. Okay, so tetaplah I tulis kat sini ya. Okay, so peratusan kromium sama dengan kromium sama dengan 18%. Dan peratusan nikel lah, peratusan nikel sama dengan 8%. Dan juga lastly peratusan karbon. Okay, so karbon hanya ada 1% sahaja. So you ada 1% karbon, 8% nikel, kromium 18%. So totally you ada 27 kat sini. So kalau 27 kat sini, another 73% like that dalam you punya besi. So tu yang ditunjukkan kat atas tadilah. Okay, and then soalan last. Kelly nirkarat sesuai digunakan untuk membuat mata pisau yang berkualiti tinggi. Jelaskan.
Okay, so kenapa? Okay, so the reason is kulit tahan nirkarat ini dia tak berkarat apabila ada terkena dengan air dan oksigen. Kenapa? Sebab air dan oksigen boleh menyebabkan pengaratan. So kalau kulit nirkarat, dia memang boleh tahan karat. So that's the thing lah. So you boleh tulis keluli nirkarat akan tahan karat. Dan akan tahan karat pula. Dia boleh kata akan tidak berkarat apabila bersentuhan dengan air dan oksigen. Okey, so mesti ada seorang akan tanya kat saya, cikgu, apa kaitan air dengan oksigen? Okey, first you guna pisau untuk potong, betul tak? Either you potong sayur ke, you potong ayam ke, you potong seafood ke, we don't know kan. So masa itu obviously the seafood ada air, betul tak? And then when you, of course, you akan basuh your pisau, so of course akan kena air. Tu satu. So kalau dia kena air, dia boleh berkarat kan, nak beritahu kan. So tu satu. Lagi satu, normally pisau kita akan simpan kat dapur. Yes or no? Kita akan simpan kat dapur, kita akan simpan dalam almari ke mana-mana. Of course kawasan tu memang terdedah dengan oksigen. So of course lah, air dengan oksigen kalau ada sekali, dia akan berkarat. So that's the thing lah. Sekejap, kenapa tulisan air kurang cantik hari ni? Okay. Dengan air dan oksigen. Settle lah. So hijab macam ni, you dapatlah markah penuh. Okay, itu sahaja daripada saya for this video. I will meet you in a new video. Okay, bye.